Selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan masuk satu lagi topik baru, chapter 4, bab 4, indeks, sub dan juga logaritma ya. Jadi bahagian pertama yang kita akan belajar hari ini adalah berkaitan dengan indeks dahulu. Indeks ini akan kita belajar dulu ya. Jadi dalam topik ini dia ada beberapa kata kunci, iaitu indeks, indeks, asas, nombor nisbah, nombor tak nisbah, sub and so on lah, yang bawah lagi tu banyak ya. Jadi yang kita nak belajar ini hanya indeks dulu ya. Jadi kenapa indeks, logaritma, sub ini menjadi satu topik untuk tingkatan 4 dalam matematik. Kalau kita tengok di sini keperluan anggaran jumlah penduduk, juga menggunakan konsep indeks. Di samping itu juga kalau kita tengok dalam bidang sains, separuh hayat bahan radioaktif, separuh hayat badan radioaktif juga melibatkan nombor indeks. Juga yang kedua, ahli dalam bidang biologi pula, kadar pertumbuhan bakteria, virus, dalam masa dari masa ke masa juga akan dikira melibatkan indeks. Sebab apa? Sebab akan merebak dengan cepat. Mereka bakteria ni dia akan kadar pertumbuhan bakteria sangat tinggi ya. Lepas tu juga kalau dikatakan keamatan gempa bumi, di mana melibatkan daya, kekuatan. Bila gempa bumi berlaku, kekuatan gempa bumi yang menggunakan skala Richter juga akan menggunakan konsep logaritma. Jadi dengan bidang-bidang yang memerlukan kemahiran dalam menguasai nombor indeks dan logaritma. Jadi satu topik yang pertama yang kita nak belajar adalah indeks. Jadi bila nak belajar indeks, kita mesti menguasai hukum indeks. Dan juga percaya sebenarnya sebelum ni anda semua sudah belajar hukum indeks. Jadi hari ini kita hanya impas kembali hukum indeks dan kena mungkin ada tambahan ya, indeks, hukum-hukum indeks, konsep-konsep indeks yang perlu dipelajari. Jadi setelah mengenali hukum indeks, kalau kita masih ingat hukum indeks ni ada berapa? Hukum indeks secara amnya ada 3. Yang pertama adalah hasil darab indeks. Contohnya A kuasa N darab A kuasa M. Hukumnya akan jadi A kuasa N tambah M. Itu adalah hukum pertama. Manakala hukum kedua, A kuasa N bahagi dengan A kuasa M, dia akan jadi A hasil tolak. Dan yang terakhir adalah A kuasa N dalam kurungan kuasa M, dia akan jadi A kuasa M N M. Maksudnya boleh darab ya. Jadi kenapa dia boleh berubah demikian? Kalau nak keterangan, caranya adalah contohnya A kuasa 2 bila darab dengan A kuasa 3, jawapannya akan jadi A kuasa 2 tambah 3, iaitu A kuasa 5. Kenapa boleh jadi A kuasa 5? Kalau kamu tengok di sebelah kiri, A kuasa 2 maksudnya A darab A darab A darab A darab A. Jadi kalau kita tengok di atas ini semua sebenarnya kuasa 1.
Jadi bila ditarak semua, dia menghasilkan A kuasa 5. Okey. Begitu juga dengan hasil tolak ya. Hasil bahagi A kuasa 3, okey, ataupun kuasa, okey, bahagi dengan A kuasa 2, dia akan jadi A kuasa 3 tolak dengan 2, iaitu A kuasa 1. Okey. Kalau di sebelah sini kita nak terangkan sebelah kiri pula, kita boleh tuliskannya sebagai A kuasa 3 bahagi A kuasa 2, dan kita ringkaskannya jadi 1. Okey. Ataupun dengan keterangan cara kedua adalah A kuasa 3, maksudnya A darab A bahagi A darab A, kita potong, tinggal 1. Okay, dan begitu juga dengan yang terakhir ni. Kalau A kuasa 2 dan di kuasa 3 kan, contohnya dia akan jadi A kuasa 6. Kenapa macam tu? Sebab A darab dengan A dalam kurungan kuasa 3. Okey. Maksudnya kurungan ini kena darab dirinya sendiri 3 kali. Apa yang ada dalam kurungan adalah A darab A darab A. Okey. Jadi kalau kita bukakan kurungan, dia sebenarnya jadi A darab A darab A darab A darab A darab A. Jadi semua ini kita rumuskannya sebagai A kuasa 6. Okey. Jadi ini adalah asas hukum. Hukumnya mesti, bila kata hukum, dia tak berubah. Dia tak berubah dan mesti digunakan. Okey, wajib digunakan. Jadi bila dah dapat hukum ini, kita boleh gunakan hukum itu untuk selesaikan contoh-contoh soalan dalam contoh 1 dan contoh 2, di mana contoh 1 dan contoh 2, okey, soalan di sini minta kita permudahkan, permudahkan ungkapan. Okey, ungkapan. Kenapa bukan permudahkan persamaan? Sebab kalau kamu tengok soalan di sini, dia tidak ada tanda sama dengan, tiada tanda sama dengan di belakang, tak ada. Ini tak ada. Jadi dia hanya dalam bentuk satu ungkapan. Okey. Jadi untuk hari ini, cikgu nak anda kaji dulu. Okey. Contoh 1 dengan contoh 2 ni. Okey, anda kaji dulu. Cikgu percaya anda boleh faham contoh untuk 1 dan 2. Okey. Jadi itu sajalah untuk pesanan kerja hari ini. Cuba buat contoh 1 dan 2. Okey, dan anda boleh lakukan latihan, okey, soalan 1 dan soalan 2 setelah kamu kaji balik contoh 1 dan contoh 2 ya. Okey, itu saja. Terima kasih.